Tentang rekod itu kau tengah rekod. Okay, Cun. Okay, sambung Widat. Jadi cerita dia tadi issues tu, daripada issues tu kita boleh tahu kita punya direction. Nampak tak? Dengan issues Widat yang kedua tadi tu, aku pun tak tahu apa kau nak capai. Kau nak ke mana? Terlalu general, so kena general. Yeah. Kayaknya kena mention macam Sarawak tu punya culture ke macam tu lah. Boleh. Dia cerita dia macam ni lah. Macam saya cakap, bawa analogi dengan Wali tadi, Kak Wali korang tadi. Korang pergi dekat mana-mana galeri, korang tengok apa yang observe, apa masalah dia. Apa masalah dia. Macam tadi lah, to enclose kan. Jadi kita tahu, kita nak nanti Widat galeri dia lebih open kan. Jadi apa lagi? Yang korang nak cuba selesaikan. Boleh? Okay. Cuba fikirkan. Means kita pergi dengan yang objektif, nak menjawab dengan objektif isu yang utama tadi lagi lah. Okay, jadi apa yang kita buat? Lepas tu, for the objective, yang for first issue tadi tu, designing a gallery that's suitable for children. The environment, for example, like having an open space for them to play spaciously. That can remind children about the history of the country, that they can listen. Semua orang nak pergi galeri macam tu, semua dah belajar. Even tak payah pergi galeri pun sebenarnya dia boleh belajar benda tu. Widat. Pasal history. Dia pergi sekolah pun dia orang dah belajar history dah. Betul tak? Betul. Okay. Tapi cerita dia mungkin Widat nak cerita pasal identity of Sarawak. Kan? Masuk galeri ni, dia pergi ni, oh ni identiti Sarawak. Pergi dekat Kelantan, oh ni galeri Kelantan. Pergi Terengganu, oh ni galeri Terengganu. Itu cerita pasal identiti. Daripada identiti itu baru dah cerita apa identiti yang lain yang dia orang boleh ketengahkan dengan menggunakan architecture. Okey, sambung. Okay. Next is Nahwi references. Wali. This is also one of the good example Wali. Ya. Kalau Wali masih ada lah. Ada tak lagi? Ada kan? Ni one of the example Wali. Ayah dia apa? Lepas tu dia ada cerita diagram. Lepas tu dia cerita explain. Rather than Wali kena scroll naik atas, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah. Kan? Okay, good. Cuma diagram dia belum ada lagi lah. Tidak. Okay, tak apa. Cuba cerita sikit. Okay, first sekali masa first day buat design 15 Rabiul Awal. So ayat dia yang saya ambil Al-Quran yang beri penjelasan. Keyword dekat situ jelas. So I try to explain macam Al-Quran ni adalah jelas, clearly real, tapi dia adalah jelas untuk orang yang betul-betul nak memahami je, orang yang nak ambil lesson daripada benda tu. Kalau orang tu dia baca membuta pilih gitu je, benda tu takkan jelas juga untuk dia. So kat situ saya cakap children ni pun they need to be clear, they need to menjadi jelas dengan dia orang punya history, so that daripada dia orang tahu benda tu lah dia orang boleh belajar daripada kesilapan yang lalu ke macam tu lah. And then the next one 17 ayat 1, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Dia punya keyword dia kat sini tanda-tanda kebesaran, iaitu bila kita tengok dekat kebesaran Allah tu, bila seorang nampak kebesaran Allah tu, kita akan bertambah iman bila kita tengok benda tu. Contoh bila kita tengok kejadian macam siang dan malam macam tu. And then nak relate dengan galeri ni, children ni diorang mesti nak tengok benda yang atraktif, benda yang jadi satu sign, tanda yang menarik, barulah diorang nak macam nak pergi tempat tu banyak kali, nak berulang kali gitu. Atraktif tu tadi best Widat. Bila Widat cerita pasal atraktif tu tadi best. Atraktif dan interaktif. Itu best. Mungkin one of the issue galeri untuk kanak-kanak, nama je galeri kanak-kanak, tapi sebenarnya bukan untuk kanak-kanak, untuk orang tua. Galeri kanak-kanak ni daripada ada activity learning, ada activity interaktif, dia berlari, jumping kan. Itu one of the issue tu. Means highlighted the issue. Saya dah tahu dah nanti Widat punya galeri ni yang lebih interaktif, yang lebih bersifat kanak-kanak anak-anakan. Tahu tak? Okey lagi? Apa lagi? Okey, lepas tu daripada Nahli yang kedua tu, yang tanda-tanda tu saya ambil konsep sign, tanda. Sebab a sign is a mark or shape that is always have particular meaning. Itu yang saya nak try buat. Saya nak ambil benda yang menjadi tanda dekat satu tempat tu,
ataupun Okay. menjadi tanda untuk budak-budak tu attract nak datang kat tempat tu. Okay. Okay, then bila cakap pasal sign tanda-tanda ni, first thing yang bila tengok kat Sarawak ni, orang punya sign ni adalah Land of Hornbill, bumi kenyalang. So sebab itulah saya nak ambil ideation daripada burung kenyalang ni. Ni just macam overview of the Hornbill ni, where Sarawak nickname is Land of Hornbill. And kenapa Sarawak ambil Land of Hornbill ni sebagai diorang punya nickname, sebab ni adalah salah satu important cultural symbol untuk Dayak people. Macam burung ni, dia symbolize spirit of God yang diorang percaya even kalau burung ni lalu dekat atas pun diorang rasa macam benda tu mendatangkan good luck untuk diorang. And banyak lagi hornbill ni digunakan macam diorang punya dalam diorang punya art, dalam culture, ceremonial dresses and dances, ambil daripada konsep hornbill ni. Okay. Then, okay. Hornbill ni bila tengok benda yang paling menarik, macam sign dekat hornbill ni pula adalah dia punya long, curved bill and bright upturned crest. So, saya macam design approach saya nanti, saya nak start drawing, saya nak start sketches so daripada dia punya cast kat atas kepala tu. Okay. Tapi tak sketch lagi. Itulah tu. Lepas tu, ni pun baru sikit side synthesis. Yang first kali view, where view yang paling menarik adalah bahagian west dengan north, iaitu ocean view and forest view, where bila dah view tu adalah good view, kita kena maximize opening, macam maybe pakai glass sebab kita nak appreciate the nature surround yang good view tadi tu. The second one is for sound. Kat sini ada two sound. Satu wave sound and sound of cars, sebab belakang tu kan parking lot. So macam bila sound of cars ni macam boleh kategoriskan sebab macam bukan good sound sangat lah. So kita boleh sintesis dia, kita boleh halang sound tu dengan cara, maybe dengan cara tanam pokok kat bahagian belakang tu. So pokok tu boleh act as absorb the sound of the cars kat situ. Okay. And for the wave sound tu dia adalah good sound, so boleh tak perlu apa orang panggil, tak perlu buang lah, boleh kita boleh ambil direct benda tu. And then third, wind direction, where wind direction adalah daripada west, north and south. Bila dah wind direction adalah yang ni sebenarnya okay, macam mana tadi wali ni sebenarnya adalah side analysis. Cuma apa yang kita nak highlight waktu korang present waktu sekarang ni, apa cerita dah side analysis. Korang je cerita apa yang korang nak buat. Kita dah tahu dah. Design approach sih. Yes. Apa yang ocean view kat situ, apa yang korang nak buat. Dah tahu forest view kat situ, apa yang korang nak buat. Dah tahu wave sound, sebab benda ni dah presented on last Monday hari tu kan. Last week kan. Dah present dah. Jadi apa yang korang nak buat? Apa yang Widat nak buat? Wind direction macam tu kat sini. Apa yang Widat nak buat? Tak payah cerita dah. Ni macam repeat balik yang last week punya presentation. Apa yang Widat nak buat? Ada tak? Saya tak. Cerita dia. Site synthesis ni adalah adaptation of all these data. All of these data into something that you want to do. Kalau contoh lah, kalau saya macam korang lah kan. Dah tahu ocean view kat sini. So later on I will have my apa benda lah, activity apa semua kat sini. Where the forest view is more to activity apa-apa. Lepas tu kat sini tak ada apa view sangat, I will place my apa-apa kat sini. And then as for the sound, ada wave sound kat sini, bunyi laut tu sangat best. Jadi I will open something like a plaza here, people can still enjoy dia punya sound. Whereby the sound here, contoh sound kat sini tak best. So I will create one of the macam
sound noise barrier but in a natural element noise barrier like bamboo or whatsoever. Itu cerita dia set synthesis. We synthesize whatever data applied to our design. Ada wind direction, cerita dia dah cerita dah. Cuma apa yang kita nak buat? Okay, mungkin dalam bentuk plan ataupun in section. So since there are a lot of wind came from the ni kita panggil bayu laut kan, bayu laut. Yeah, I want to have something like a stack intake here. It's open, and then later on it can go inside my building here, and then it can go out or something like this. Itu sintesis. Maksudnya kita guna pakai semua data-data ni, yang data-data yang untuk membantu kita nak design. Faham tidak? Faham. Saya tak macam saya tak sketch lagi, tapi saya ambil semua yang point tadi tu untuk nak select saya punya precedent study. Okay. Then mana your precedent study? Jom pergi cerita ni. Sebab yang ni belum cerita set synthesis lagi ni. Itu baru set analysis. Repetition of set analysis. Okay. Tadi sana pula. Set precedent study saya sekejap. Start dengan yang dulu, Incheon Children's Science Museum. Saya ambil precedent study ni sebab dia adalah children museum. So maybe kat sini saya boleh ambil elements daripada museum ni untuk masukkan dalam galeri yang saya akan buat nanti. First, ni overview of the children museum ni, where children museum ni located dekat Keya Mountain, where Keya Mountain ni berdekatan dengan nature, dengan city. So dia orang design benda ni macam dekat tengah-tengah, bukannya betul-betul dalam hutan, bukannya betul-betul dengan city. And then the concept called sponge that embrace children's dream, where maksud sponge ni, dia orang ambil sponge ni sebab started with a question how to define children, where children ni a user what kind of shape a science museum should be, and then it was pointed out that children had good abilities which valent knowledge with their mind and bodies based on initiative experience rather than learning if a sponge absorb water and express all the things they absorb as if water was squeezed from a sponge differently from the adult. Macam diorang nak comparekan children ni dengan sponge tu. And then conceptual development daripada children museum ni, diorang ada guna 4 icon untuk realizekan conceptual development ni. First icon is dream icon, second one is eco icon, third is funny icon, and lastly is community icon. Where first icon ni adalah the building shape. Macam boleh tengok daripada gambar yang ni dengan yang bawah ni, building shape tu macam apa orang cakap, familiar dengan children. Dia design of irregularity and distinctive perform elevation. So bila children tengok benda-benda building macam ni, diorang akan rasa tak adalah benda tu nampak formal. So diorang suka benda-benda yang macam ni. Jadi yang lebih menjawab kepada isu yang pertama tadi. Suitable for children. Okay, second one is diverse outdoor spaces, yang mana dekat luar ni kalau boleh tengok diorang children ni boleh experience macam dia boleh communicate dengan city, at the same time macam boleh juga digabungkan harmonize building tu dengan nature. So apa nak cakap, macam stabil lah. Sama ada macam betul-betul sama dengan location building tadi tu kan, tengah-tengah antara city dengan hutan. So dalam building ni pun diorang terapkan benda tu. And then third ni adalah the space, iaitu funny icon yang ni, where dekat dalam building ni ada various structure, boleh buat various event and attraction. Dekat center hall tu, where boleh connect all the exhibition hall dekat children, yang children boleh experience many things, many games kat tengah tu. Boleh cun lagi? Kita dah tahu dah idea ni. Okay, lagi? Okay, then ni nice. second one, yang ni pun aim
Needy Children Community. Yang ni just macam design proposal baru, tak ada pun building ni lagi. And tapi location building ni pun dekat dengan coastal area macam tu. So kalau boleh tengok dia punya design kat bahagian belakang dan tepi-tepi tu letak macam palm tree, so that boleh macam saya cakap tadi tu, nak letak tree untuk absorb noise yang kita tak nak, gunakan natural element. Benda tu yang kena cerita dalam site analysis tu. Lepas tu, some of the windows of the room face this way and other to the east. So, kat sini maybe sebab ikut diorang punya sun orientation, di mana kalau bahagian high sun exposure, kita tak boleh terlalu expose space tu sebab boleh memudaratkan lah. Okay. Lagi? Lepas tu yang ni pun diorang ada open dekat sini, last picture ni diorang ada open area facing the beach to maximize the good view, which is view of the nature depan tu. Macam kalau kita punya set sekarang ni, view of the beach kat depan tu. So kita boleh buat open area untuk children tu main kat tengah-tengah tu. So diorang boleh experience nature. Macam tu. Best. Okay, that's all. Okay, cerita Widat ni, I can see your idea is there. Yang nak buat benda-benda apa semua. Tapi dia lebih menjurus ke arah isu yang satu tu je tadi. Yang openness. Yang first tu. Nampak? Itu cerita dia. Bila isu kita pun tak berapa nak clear. Kita tak tahu nak apa hala tuju kita. Kan? Jadi saya untuk isu yang satu tadi ni, your design strategi semua dah mantap lah. Cun lah. Nak guna color, dengan nak guna open space, dengan nak guna yang belakang tu kan. Dia sangat best. Yang cerita dia bagus. Kalau ada lagi satu isu, cerita yang sama juga, satu lagi isu, cerita yang sama juga, marvelous. Boleh Widat? Boleh. Cuba cari lagi. Itu cerita dia, bila kita ada isu yang clear, kita ada hala tujuan kita clear yang kita nak buat. Tengok tadi yang pasal country history apa semua, tak ada pun cerita dia tadi. Kan kita dah tahu dah. Isu Widat very general. Kau masih duk pusing-pusing satu dunia lagi, tak dapat jumpa ke mana nak lagi. Okay? Cerita dia mungkin highlight sikit set synthesis. Bila dah ada benda tu, terus buat dalam set zoning, sebab benda tu kita nak tengok set zoning belum ada lagi. Lepas tu bubble diagram, benda tu cepatlah. Tak nak nanti bila create one baru nampak, time tu kita baru nak komen-komen. Boleh? Thank you. Alright. Terus depan ni terus masuk logsheet, terus hantar kat saya PDF. Alright. Kak Wali hantar dah kat saya PDF. Bagus Kak Wali. Contoh Kak Wali. Okey, jom next, siapa lagi? Saya boleh saya? Boleh, jom. Arif masih kat kampung ke dah balik kampus? Saya balik Khamis ni saya. Kan kat rumah. Kami juga. Korang balik Khamis, memang kena plan betul-betul lah. Korang nak siap apa hari Jumaat tu datang terus pergi print. Okay, saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak buat banyak. Ini isu saya, ini tajuk ni. Ini isu saya. Saya buat dulu. Yang first saya ambil daripada brief tu lah. Saya kata nak jadikan projek ni, Children Art Gallery ni act as a tourism spot in Sarawak. And kita dapat pastikan yang that gallery blend with the culture and context of Sarawak. So saya buat children doesn't use the energy to the good purpose in creativity aspect. Okay, kejap. Okay, stop kat sini dulu. Saya nak tanya siapa kat sini. Okay, Alis dia tengah tunggu flight. Siapa lagi kat sini ni? Widat lah, Widat. Ataupun Faikah. Daripada isu satu tadi ni, from the first issue yang highlighted by Harith tadi, children doesn't use the energy to the good purpose. Creativity, appreciation of their work. Apa yang korang rasa dia nak buat? Boleh baca tak, Widat?
boleh baca tak apa apa yang sebenarnya Harith nak buat ni? Boleh tak? Pak Ika? Tak kisahlah, tak kisah salah pun. Jom cuba Widat ataupun Saya rasa baik, macam budak-budak dia main tanpa ada macam tak informatif lah, tak ada gain knowledge from it. okey Dia main betul. sekadar main lah macam tu. Okey, jadi apa jadi okey. Itu Pak Ika cakap tadi dia pengulangan. Okey, jadi daripada statement tadi ni, children doesn't use the energy to the good purpose, creativity, appreciation of their artwork. Okey, boleh imagine tak apa yang Harith nak buat dalam galeri apa nanti? Dalam galeri dia. Pak Ika, boleh tak? Mungkin some kind of interactive things. Betul tak, Harith? Betul. Betul, okey. Macam- Boleh baca, cuma masih susah nak faham. Okay, jadi cerita dia nak senang. Kalau kau nak buat interaktif, okay, kau punya isu kat sini tadi hari, kau just cakap lah. The current gallery for the children doesn't look really interactive. Not really interactive and not really welcoming the children. So macam itulah contohnya. Jadi bila statement tu clear, kita tahulah. Okay, berbanding, okay, nak tanya balik Faika. Berbanding dengan statement yang si Harith tadi buat, dengan isu yang saya buat tadi, mana yang lebih clear? Yang sepunya lah lebih jelas. Macam tu kan? Tertumpu. Korang jangan cerita pusing-pusing. Kita pusing-pusing ni politik kan. Korang just cerita apa yang kau nak buat, itu isu dia. Faham, Harith? Jadi faham, Harith nak daripada yang satu tadi ni, isu dia nak budak-budak tu lebih interaktif, dapat menzahirkan kreativiti, tapi itu pun bila nak menzahirkan kreativiti tu tak berapa ni sangat, tak berapa clear sangat. Dia cakap je lah, I want to create one children gallery with full of interactive activities. Lebih clear. Jadi kita nak tengok nanti apa interactive activity yang kau nak buat nanti. Itu next. Bila dah clear, jadi kita akan tunjuk. Okay, yang kedua pula. Arif. Yang kedua, the children doesn't have courage to try what games to their mind, whether indoor or outdoor. Okay, dari sini Pak Ika lagi. Since Pak Ika yang reply. Tahu tak apa yang dia nak buat nanti? Jelas tak, Pak Ika? Sama-sama sikit. Nah, sama-sama kan. Dia cerita dia macam tu je, geng. Kawan-kawan korang kan ada kawan-kawan kan. Okey, geng, aku buat isu macam ni, kau tahu tak apa yang aku nak buat? Jadi macam tu je. Aku cerita konsep-konsep aku ni, kau tahu tak apa aku nak buat? Kalau dia kata dia boleh explain apa yang ada dalam mind kau tu, cun lah. Tapi kadang-kadang, macam lain je. Dia ada dua lah, kadang-kadang lain. Tapi kadang-kadang sebenarnya dia memberi kau idea. Okay, cerita dia. Children doesn't have courage to try what apa yang cerita dia sebenarnya. Kau nak buat satu galeri yang untuk budak tu lebih berani. Sama je dengan galeri yang lain kot. Cuma yang saya nampak kat sini, yang strong kat sini, indoor and outdoor. Yang tu yang best. Isu yang tu yang best kita boleh ketinggalkan, maksudnya Harith punya galeri nanti ni, dia not only indoor. Dia ada juga dengan aktiviti outdoor. Jadi next kita nak tengok lah. Indoor dia macam mana, outdoor dia ni macam mana, aktiviti apa yang indoor, aktiviti apa yang outdoor. Faham tak, Harith? Kau kena refresh juga sama macam Widat tadi juga lah. Tapi Widat just refresh satu isu, yang kau ni dua-dua kena refresh. Okay. Next, objective. For the first objective, to engage the children into the gallery education, more truly about the culture of Sarawak, while they are in the early years of creativity. So the targeted client is children, so they are easily distracted and they have so much creativity. So I think. Okay, clear tak? Objektif yang utama. Cuba Widat pula. Widat, are you still there? Ataupun Wali? Are you still there? Are you clear with this objective? Cuba. Widat, Pak Ika dengan Wali. Tak apa, saya nak korang aktif untuk bercakap. Jadi supaya korang ada mind of lecturer, macam mana nak create
Engage children in gallery education. Culture about Sarawak while they are in early years of PPT. Targeted client children memanglah ada nama pun Sarawak Children Gallery, takkan nak kot. Easily distracted, so much activity. Apa sebenarnya objektif dia ni? Dan nak lagi best, dia relate tak dengan yang first issue tadi? Clear tak? Tak apa, Hari tak marah pun. Kau marah ke Rik, kalau dia kata, Faikal kata sama-sama? Cuba. Awali ke tadi? Mungkin korang tak boleh nak faham bila saya create kan. Ni saya allow korang untuk create kawan korang dengan guidance by saya. Clear tak agak-agak objektif dia ni? Boleh imagine tak macam mana bentuk galeri ni nanti? Boleh imagine tak macam mana internal space di galeri? Kalau ayat ni dia macam clear dari segi aktiviti, tapi dia tak clear dari segi macam mana form building tu nanti. Okay. Thank you Widat. Widat kata dia clear pasal aktiviti. Aktiviti kan? Aktiviti yang macam mana tu? Agak-agak Widat. Saya nampak. Macam kat sini dia tulis nak engage children in gallery education about culture about Sarawak. Maybe dia nak create satu space untuk budak-budak tu learn culture Sarawak ni. Tapi dia tak cerita macam mana bentuk tu nanti yang nak bentuk yang budak-budak tu boleh tengok yang bila budak tengok, budak-budak tu boleh learn benda tu. Ngam lah tu. Okay, jadi kat sini Arif, dia ada masih kelonggaran kat situ. Mungkin kau kena refresh balik. Bang kau nak buat macam budak-budak tu banyak aktiviti. Betul ke tak betul? Dalam galeri kau tu nanti. Betul saya. Okay. Cuma kita tak nampak. Sebab Bidak pun cakap, kita tak boleh imagine lagi aktiviti. Sebab tu yang kau tu kat situ. Kau jangan kelang kabut nak masukkan semua adjektif ni kau dalam satu slide. Tak ada orang marah pun kau nak present 40 slide. Tak ada. Kau boleh buat dekat slide lain objektif yang kedua. Objektif yang first ni kau boleh determinekan apa gambar-gambar aktiviti, macam mana agak-agak yang kau nak buat. Kat situlah sebab kita tak boleh nak baca minda kau. Jadi cara kau nak tunjukkan minda kau cari lagi gambar-gambar lain. Tunjuk. Itu yang cerita dia diagram. Kalau kau rajin sketch, kau sketch. Benda tu lebih clear. Lebih terarah lah nanti kau punya design. Bila dah ada benda tu, dah clear, ada lebih terarah. Macam Wali tadi, bagusnya tadi dia, walaupun dia agak kelang kabut sikit dengan isu dengan objektif, tapi bila dia masuk design strategis, dia dah terarah. Dia nak buat macam mana, dia dah buat macam mana. Nampak tak? Betul lah kalau korang tengok tadi Wali punya presentation. Kan? Cerita dia macam tu lah. Ini adalah masa untuk korang nak mengarah korang punya mind untuk nak design. Banyakkan dengan gambar-gambar dan diagram. Boleh, Arif? Okay, Yang kedua, prepare a space that they doesn't feel wrong to express their talent. Itu macam itu. It mean refer to the issue number 2, whether it is indoor or outdoor, when they feel they want to maybe to climb up on something. So maybe I think my gallery is more about that lah. Ya, lebih macam kepada aktiviti juga. Unless tadi kalau sebab tadi yang isu kedua kau tadi tu ada indoor and outdoor. Kan? Kan? Jadi kat sini objektif kau ni to give student untuk memberikan pengalaman kepada kanak-kanak untuk menjalankan aktiviti di dalam indoor dan juga eksploratif di dalam outdoor. Macam tu kita boleh tahulah, oh dia nak buat indoor dan outdoor. Baru dah dia menjawab dengan isu tadi. Dapat ada kaitan dia. Kalau kau faham lah. Faham tak ni? Boleh seulang balik? Tadi line macam sangkut je. Dia lebih kepada macam to prepare a space for the kids to have an indoor classroom and to practice it in the outdoor. Macam tu lah. Untuk explore it in the outdoor. Lebih kurang macam tu. Maksudnya, your key point tadi indoor and outdoor. Macam tu. Okay, dan kan diagram-diagram lain. Cari present study yang lebih kurang macam mana yang kau nak. Dan tunjukkan kita macam ni yang dia nak. Ni sebenarnya adalah proses untuk menunjukkan korang punya hala tuju tau.
Ni ada tujuh. Macam contohlah, kau nak pergi Johor. Macam tadi saya kat tadi lah. Saya nak ke Johor bercuti dan specifically in Gunung Medan. Saya akan buat hiking 3 hari 2 malam dan camping dekat atas. Okey. Lepas tu baru kita akan tanya, kau pakai kemah jenis apa? Lepas tu apa makanan yang kau nak bawa? Itulah detail-detail dah. Yang ni asalnya nak berikan gambaran tau, gambaran apa yang kau nak buat. Bila dah ada gambaran tu dah jelas korang nak buat, baru kita boleh tanya detail-detail dia. Sekarang ni gambaran pun korang tak bagi tahu, tapi kita nak tanya detail. Orang nak pergi bercuti dekat Johor. Itu je. Lepas tu kau nak pergi apa? Johor bercutian dekat Johor ni kau boleh pergi snorkeling, kau boleh pergi shopping, kau boleh pergi nak ke ada naik ferry nak pergi ke Batam lagi. Kau nak pergi apa lah. Kita tak tahu lagi tau apa jurusan kau yang kau nak pilih ni. Itulah cerita dia. Kat sini sebenarnya kau dah cerita dah. Okay, saya nak ke Johor, saya nak pergi bercuti ke Johor, lepas tu nak pergi snorkeling di Mersing. Itu cerita dia yang awal ni. Jadi bila next, boleh kita kira pukul berapa kau nak bertolak. Kau ke Mersing tu sebenarnya dia ada ferry. Ferry dia tu ada pagi yang petang je. Mana satu yang kau nak naik. Faham tak? Lepas tu kau nak pergi snorkeling. Kalau snorkeling, kau dah standby. Belum kau punya wetsuit, kau dah standby. Belum kau punya fin. Fin pula kau kalau apa fin lah. Macam tu lah. Kita akan cerita detail lagi selepas tu. Sebab hala tuju kita bercuti snorkeling. Faham tak? Itu pentingnya ada hala tuju. Okay, sama lagi. Next. Apa lagi? Masih belum clear lagi. Lagi ada? Akli saya, saya buat dalam beberapa hari start hari Khamis tu, 14 So, saya jumpa daripada surah An-Nahl, surah Al-Kahfi, Taji, bagi dan surah Al-Baqarah. Ini saya rasa dia kurang jelas sebab saya tak buat macam apa, tak buat table macam Widat tadi. Cuba buat. So, nanti saya buat, saya betulkan balik, tapi mostly nanti tadi saya sebut mengenai petunjuk dan bimbingan lah. Ayat dia menciptakan tanda dan bintang, and saya pun kurang tak tulis explanation kat sini. So boleh. Okay. Maksudnya Harif dah pandai soft script. saya silap tadi. Okay, dapat. This is the process. Once you have that capability, your own self, you create on your own punya work. Oh, this is best. This is good. Okay, lagi. So saya konsep saya tak sure lagi. Saya masih tak dapat lagi sebab saya masih tengah buat slide. Saya dah buat puzzle. Tadi betul lah tu. Kalau sebenarnya bila isu kau clear, sama macam Midat tadi, isu first dia very clear. Maksudnya pasal kanak-kanak, suku environment. Nampak bila dia cari person study, dia semua mengarah ke arah yang tu lah. Nampak tak? Jadi macam contoh dia balik kepada cerita bercuti tadi lah. Bila dia kata dia nak bercuti snorkeling, dia dah start cari dah. Fin dia kalau apa nanti, dia punya wetsuit brand apa, yang mahal ke yang murah. Lepas tu pukul berapa ferry yang dia nak ambil daripada Mersing nak ke Pontian. Ialah kot. Nampak? Jadi selagi isu korang tak clear, selagi tu korang akan masih lagi akan sepuzzle-puzzle konsep kau lah. Balun pun balun tahap macam mana tiba-tiba balun pula daripada mana mai pula balun tu kan. Ini tak ada. Okey. Jom sintesis pula. Sintesis tadi. Ni gambar sebelum ni. Ya, statistik kat belakang. Tak ada apa lagi lah. Tak. Ini sebenarnya apa yang kau nak buat daripada sini? Ini aktiviti yang saya rasa yang saya akan try itulah buat. Tu indoor outdoor tadi kan. Kena dari segi indoor dengan outdoor. Saya buat macam ni lah. Ni mesti saya buat macam ni, dia macam ada guidance dari segi indoor. Ini orang boleh praktikkan dalam kat outdoor lah. Yang saya cakap tadi lah kan. Indoor outdoor. Sebab tu kalau ada benda yang dah clear, memang saya boleh baca. Lagi benda tak clear saya tak boleh baca. Apa lagi? Ini pertama. Yang atas ni saya akan buat outdoor cafe.
probably like macam ada canopy or macam something tertutup. Dia still outdoor tapi bertutup untuk cafe dia. And ini untuk indoor jugalah. Hmm. Ini pun dia gambar. And Ni apa tadi ni? Yang tadi apa tadi? Ya. Ini Ni apa ni? yang kiri ke kanan saya? Yang kiri ni saya ambil Dua. dua. Yang atas ni untuk indoor. Ni dia macam apa? Dia ada classroom. Tapi classroom with macam ni tempat main dia boleh masuk atas ni. Okey. Dia tempat bermain lah. Masa Jugalah. yang lack of activity tu kan saya nak tambah. Yang ni like zoning. Saya buat zoning. Mana main sat zoning ni dengan tak ada sintesis apa semua. Saya sintesis tu saya tak buat lagi lah. Dia sebenarnya sat zoning ni based on your sat synthesis lah, the best. Okay. Macam patutnya the flow tu issues. Lepas tu ada objective, design strategies. Cuba cakap Lepas tu aku orang cerita pasal sat synthesis. Synthesis ni yang membantu korang untuk nak zoningkan korang punya site. Tadi macam Widak tunjuk tadi lah, ada angin, ada apa, ada noise, ada view. Gunakan semua data-data tu untuk membantu Arif come up with site zoning. Kalau tak, tiba-tiba macam kami terkejut lah, kenapa tiba-tiba ada site zoning macam ni. Kalau sintesis tu saya kena buat macam ni? Macam buat table ke macam kena saya lukis diagram ke? Buat table pun boleh, diagram pun boleh. Yang mana kita orang boleh faham. Tadi Widak tadi tu kan. Dia dah buat dalam bentuk site. Okay, site dia tunjuk. Ya, saya fikirlah. Macam tadilah. Ni site. Ni site orang. Sekejap Okey. Daripada site analysis hari tu, apa banyak dia cerita dia, ada bunyi, ada view, ada wind, ada sound, ada apa lagi. Macam-macam lah kan daripada site analysis hari tu kan. Ingat tak? Okay, jadi gunakan benda tu, macam kalau contoh kat sini ada loud, ada view lah kot kan. Okey, jadi view ni apa yang korang nak buat kat sini? Lepas tu ada setback lah apa tu kan. Yang tu pun semua sama juga. Lepas tu ada plaza kat sini kan. Apa yang korang nak buat? Dengan adanya benda ni macam mana? Korang nak connectkan dia ke? Dengan lepas tu ada sculpture kat sini. Korang akan propose satu laluan baru kat sini. Memang saya insist kan kawan-kawan korang hari tu dia ada buat semua. Tapi none of you yang berkait dengan saya menggunakan analisis SWOT tu untuk apply dalam korang punya site zoning. Tak ada pun. Kan hari tu site zoning ada kata ada apa opportunity dia. Apa weakness dia. Bila dah ada opportunities tu yang korang akan guna. Lepas tu ada weakness. Weakness ni yang korang akan gunakan untuk sebagai counter the weakness. To turn the weakness into something yang more more valuable. Okey. Ada trade pula. Macam mana korang nak cover the trade tu dalam korang punya site. Itulah cerita dia, site synthesis. Faham? Sama lah yang lain-lain. Pak Ika, Idat, Alis. Kalau saya ni saya buat site zoning ni, tapi saya macam saya refer gambar je tapi saya macam tak ada maksudnya. Betul, refer gambar. Sebenarnya gambar tu ada kat mana? Kenapa tak tunjuk kat kita orang? Sebab gambar tu reflect to 1,000 words. Dia contoh kan, ada gambar-gambar tu kat sini je. Gambar-gambar tu kat sini je. Dan yang ni kat sini sah. Yang ni kat sini sah. Yang ni kat sini. Ni based on the site analysis tadi ni sah. Macam tu ada nampak connection site analysis dengan gambar ni, dan gambar ni akan masuk ke site zoning. Maksudnya apa yang saya nak buat saya kena letak kat tepi tu, lepas tu saya ada diagram dia. This is the process yang kita nak tengok korang punya proses tau.
Kita bukannya nak tengok benda-benda yang dah jadi tada, bukan. Macam masakan lah. Kita tak nak yang jenis tiba-tiba datang dah ada masakan, dah ada bunga apa semua. Bila kita rasa rasa tawar. Sebenarnya kita nak tengok proses. Proses daripada awal korang nak masak apa, lepas tu korang nak beli bahan-bahan apa, berapa banyak bahan yang korang akan gunakan. Itu yang kita nak tengok. Macam contoh, korang nak buat satu kek manis. Memang kita dah terbayang manis je. Tapi bila dalam bahan-bahan tu, just guna gula biasa je. Padahal gula ni pun sebenarnya banyak lagi. Gula, korang boleh guna gula, korang boleh guna madu, korang boleh guna apa-apa benda lah yang kita boleh komen. Itu yang kita nak tengok proses. Okay, macam contoh, korang nak karamel yang sehat. Kita tahulah kenapa kalau karamel sehat, kenapa kau guna gula biasa? Kenapa tak guna gula yang lebih berkhasiat, gula brown sugar ke, madu ke? Itu cerita dia. Jangan tunjuk bom. Dia nak tengok proses. Macam ni lah, saya tengok lah tiba-tiba ada entrance kan. Entrance. Lepas tu gift shop, ada toilet, ada office. Kenapa letak office kat sini? Kenapa tak letak office kat depan? Yang kita nak tahu tu. Lepas tu kafe lah. Kenapa ya? Mungkin kafe ni Haris letak sini tahu sebab nak tengok ada view, betul? Kan? Tapi benda tu yang kena cerita. Tapi benda tu kita tak boleh baca your mind. Ni pun kita agak mungkin sebenarnya bukan sir. Sebenarnya saya letak kat sini sebab saya nak appreciate dia lebih dekat dengan forest kat sebelah ni. Kita tak tahu. Saya kena explain tu dalam bentuk ni lah sir. Bentuk diagram ataupun Bentuk diagram. Bentuk diagram. Boleh? Ada? lepas tu relatekan dengan site ni, site analysis kan. Ya. Itu yang aku cerita pompang-pompang berbuih aku cakap tadi tu, itu je cerita dia. Okay. Daripada zaman macam jauh sangat zaman. Daripada waktu saya create Wali, daripada Akilah yang putus-putus, saya create Widat. Cerita dia tu je saja. Boleh? Cuba tengok balik kalau ada masa, cuba tengok balik macam mana artis buat yang diorang punya food store tu. Korang tengok, korang baca isu, ada objektif, ada design strategis. Best. Diorang pun sebenarnya kelabu asap juga macam korang, juga mula-mula. Tapi kita train, coach. Sampailah diorang boleh hasilkan benda yang even though it's not perfect, but it's there. All our requirement, all of our expectations are there. Aduh, lihat aku dah. Okey lagi. Cuba lagi. Ada lagi tak? Ada? Tak ada saya, belakang-belakang semua. Dan kalau boleh waktu ni, tunjuklah gambar-gambar presiden study, apa yang korang nak buat. Dia lebih kurang macam korang nak bagi tahu apa yang korang nak buat lah. Boleh? Ni apa ni? Ni sama tadi. Ni saya try buat bubble diagram. Itulah tu. Dia macam bila cerita dia, Tiba sangat. kami nak tengok proses. Tapi bila korang tunjuk benda macam ni, kita pun macam tak boleh nak relate dengan, ibaratnya macam kita nak belajar A, B, C, D, E, F, G kan. A, B, C kan. Tapi korang ni A, G terus. Mana B, mana C, mana D, E, F. Macam tu lah lebih kurang. Okay, cuba tengok ni. Entrance. Entrance, lepas tu ada gift shop. Betul. Yang ni macam korang dah belajar lah. Entrance mesti dekat gift shop kan. Kafe kat depan pula yang ni. Tadi kafe kat belakang. Yang ni saya macam ada alternative idea gitu lah. Terus dia cakap. Boleh bagus ada alternative idea tu. Kalau boleh cerita dia lah, cerita. So yang saya kurang tadi ya dekat set ni ya, set Lepas tu isu pun masih belum jelas sangat. Walaupun nampak hala tuju kau sebenarnya kau nak buat macam aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Refresh baliklah isu hari tadi. Boleh hari? Boleh sir. So nanti yang nakli tu saya buat table balik. Ya. Nakli table diagram. Sebenarnya dia boleh combine je. Kalau korang lagi kira, korang kompos semua dalam 1, 2, 3 slide, benda tu semua. Nakli macam ni, then based on synthesis macam ni, so this is what I want to develop. Dia berkait. Okay?
Lagi? Ada lagi? Saya tak ada pada saya itu je. Boleh Okay, so take note balik semua benda yang saya nak cakap tadi tu, komen, and then masuk dalam worksheet. Kalau boleh, hari Khamis ni saya masih dengan korang. Saya nak tengok apa perkembangan. Boleh? Okay, boleh sir. Hari Khamis ni masih saya dengan korang. Saya tengok apa boleh adalah perkembangan. Sir, tapi kalau hari Khamis ni saya balik ni macam boleh saya ni balik sini. ke saya create lepas waktu tu? Ke bila? Lepas korang settle lah. Kau balik bila? Takkan nak balik? Berapa kau balik? Saya Khamis pagi. Saya gerak pukul 8. Pagi pukul berapa? 8. 8. Sampai ke nilai pukul berapa? 11 atau 3 jam. Ya. Tak apalah, petang pun boleh. Tengoklah macam ni. Kalau Jumaat petang boleh sir, sebab petang Khamis ada kelas kat Jumaat petang. Kalau Jumaat petang, Jumaat. Okey boleh, insyaAllah. Kita create set. Cuba kalau ni, set lah grup lain. Yang Ali sebagai grup korang lah. Sebab sepanjang minggu ni saya dengan korang. Saya tengok punya perkembangan. Boleh? Okay, terima kasih sir. Okay, beres. Okey, jom. Siapa lagi? Saya. Okey, Faika, go. Faika dah kat kampus ke atau masih kat rantau panjang? Masih kat rantau panjang. Oh, bila nak balik pun sama hari Khamis juga? Hari Khamis. Okey. Dah nampak. Cantik slide dia, colour dia. Okey, cuba tengok sikit. Cuba slide show sikit. Okey, good. Dah. Okay, dah. Okay. Jadi saya nak start dengan satu isu untuk preserve Sarawak punya culture dan blend galeri ni dengan neighborhood context dia sebab itu best. Isu nampak tak? Clear tak? Clear tak clear? Harif, cuba kau baca isu dia tu yang pertama tu. Baca preserve uniqueness of Sarawak culture and blend the design of the gallery with neighborhood context. Okay, jadi kau boleh nampak tak imagination dia punya gathering nanti dia macam mana? Boleh. Kan? Apa yang dia nak buat? Cuba baca. Apa agak-agak yang nak buat based on the issue pertama tadi? Dia nak kekalkan culture Sarawak dalam dia punya galeri and blend dia dalam design dia dengan surrounding kejiran dia. Nampak tak salah satu isu yang clear dan kita tahu adalah tuju. Itulah contoh dia. Boleh? Okay, boleh sir. Faham. Okay. Yang kedua, cuba cerita isu dulu apa ni, Faika. Nombor 2 sebab children ni dia kena macam apa ni, interaktif, dia aktif kan, jadinya dekat one gallery ni nak kena ada macam interactive element lah. Jadinya foster sense of curiosity in children, dia macam eager to know better about something. Sama je macam yang korang dah buat tadi, yang nak buat tadi, tidak pun ada nak buat kan. Jadi kat sini dia lebih clear isu tu kan. Wali kan. Cuba yang ketiga tengok isu. Isu nombor 3 sebab daripada isu nombor 1 saya kan nak macam ada elemen culture, tapi children ni kalau kita tahu sekarang kan modern, jarang macam kalau tengok sejarah pun macam first impression macam boring. It's okay. Baca je dulu. Children not eager to discover about culture and heritage, make it followed by time. Yang ni kat sini dia balik kepada general balik. Anda saya tahu sebab kau nak Faika nak fokus pasal culture and heritage tu kan. Kita tak tahu macam mana tu baru kita tengok objektif dia to combine dynamic and sophisticated design with traditional and practical design. Semua orang nak buat sophisticated and practical design. Cuma kalau boleh, sebab tadi dah cerita pasal culture, yang ni cerita pasal apa pula, heritage. Sebab culture heritage ni benda yang lain. Culture heritage lain. Jadi mungkin yang ketiga tu, you nak adapt the heritage identity in Sarawak into your gallery. Then it's more clear. Faham tak Faika? Saya macam nak cuba masukkan children kan dia macam modern, nak cuba combinekan masukkan dunia tradisional ni together with the modernism yang sekarang ni. Yang tu best. Itu best. So maksudnya isu dia Sarawak, most of the Sarawak building dia kata dia macam dia ada modern ataupun dia purely traditional, but in my design at all it will combine the traditional and modern design.
Lebih clear daripada kau pusing-pusing make it swallowed by time apa semua. Dia lebih clear macam tu. Combine Combine. traditional dengan modern. Combine traditional and modern, also heritage. Kita dah tahulah. Jadi later on, what type of heritage yang kau nak gunakan? Type of heritage yang Faikah nak Specify. evolusikan dia untuk jadi yang your design, modern design. Nampak? Okay. Cuba masuk objektif. Cuba tengok objektif yang pertama tadi. Jadinya objektif nombor 1 macam nak cuba blend nature, people dengan culture in design. Untuk preserve Sarawak punya culture tu, sebab Sarawak kan dia very appreciate nature dengan diorang punya culture. Boleh nampak walaupun masih sama-sama tapi nampaklah. Okay, lagi yang kedua. Boleh. Nombor 2 macam sama je untuk create vivid dan interactive atmosphere. Yes. Yang ni paling clear. Yang ketiga. Nombor 3 macam nak combinekan traditional dengan boleh. modern. Tak payah ada word sophisticated tu. Okay. Dia lebih macam menambahkan sophistication. Nakli berjumpa satu. Yang untuk nombor 2 macam tak apa. encouragement untuk explore. Okay, so yang lain nanti reconfirm by the Nakli. Okay. Jadinya saya approach saya untuk combinekan contemporary dengan vernacular punya architecture, untuk macam masukkan. Faham. Lagi. Ni precedent study yang tunjuk vernacular modern punya architecture. Dia still preserve bentuk yang lama. And dia macam adapt lah future traditional community. Macam tak hilang. Yang ni kita bring nature interaktif, macam interaktif punya ni motor interior lah, dia punya dalaman yang menarik untuk budak-budak. Yang ni sophisticated punya team lah. Budak-budak sekarang kan minat gadget. Yang ni preliminary bubble diagram je. Nak letakkan interest. Lebih pada analisis. Apa yang sintetisnya? Sintetisnya apa? Sebab kat sini ni dia boleh nampak. Ni dia berulang balik lah, macam korang repeat balik the side analysis. Ni ada yang ni ada matahari naik, ni. Tapi apa yang korang nak buat? Apa yang Faikah nak buat? Sebabkan noise macam ni, apa yang Faikah nak buat? Sebabkan matahari macam ni, apa yang Faikah nak buat? Sebabkan ada main view kat sini, apa yang Faikah nak buat? Faham tak? Faham. Dia tak boleh terus masuk yang ni yang saya buat. Contoh kalau saya kan, bila dah win macam ni jadilah. Bila kata kat sini dah memang kuat bunyi dia, saya akan buat satu noise barrier untuk mengelakkan bunyi di sini masuk. Okay, manakala kat sini pula anginnya kuat. Saya nak the gallery punya staff or exhibitor atau visitor tu, bila dia nak tenang. Bila ada angin, saya nak ada elemen bunyi juga kat situ. Saya letak pokok kelapa. Bila sebab pokok kelapa ni, bila kena tiup angin, dia ada bunyi kan. Dia menimbulkan kedamaian. Untuk itu, saya letak kafe kat sini. Macam tu lah cerita dia. Gitu. Saya sintesis. Bukan korang ulang balik dia side analysis yang korang dah present last week. Boleh baik? Faham. Nanti saya buat balik lah yang ni. Boleh. Sebenarnya tak perlu buat balik. Melainkan kalau dah benda tu okey. Cuma kaedah penceritaan dia tu. Dia macam jumping.
Ya, ni pun sama juga jumping. Tiba-tiba ada side analysis, tiba-tiba ada bubble diagram. Faham. Tadi susunan dia, isu, ingat tulis. Isu, objektif. Lepas objektif, design strategis ataupun nakli itu baru design strategis. Baru itu barulah site synthesis, site zoning, ada little bit about floor plan, settle lah. Okay. Okay. Sekali lagi bagi. Tu je. Presiden study ada tak tadi? Presiden study. Yang 3 ni. Ni precedent study. Okay, good. Presiden study ni dia lebih pada macam kalau kita baca apa yang kita inspired by this presiden study. Lepas tu kita boleh extract ni yang aku kaji, yang ni dalam presiden study ni, dan this is what I want to apply. Okay? Boleh? Okay. Ada lagi ke? Tak ada. Alif dia dengan nak flight tu, okay macam ni. Overall, nampak korang tu ada progress. Cuma saya risau sebab idea korang semua masih belum solid. Apa maksud saya dengan idea yang solid? Macam contoh tadi saya create Widat kan. Widat ni ada satu isu, objektif. Lepas tu dia carry benda tu sampai dia buktikan. Itulah dia. Okay. Apa lagi? Dia je lah kot. Abasto, Childrenism Argentina. Ni kalau tengok dia lebih macam, ni lah contoh dia. Okay, contoh kita belajar untuk creep. Orang masuk sini, apa yang korang agak-agak rasa. Nampak betul lah macam dia ada konsep nak buat. Ni nampak meriah. Tapi still ada isu. Apa isu yang kita nampak sini? Contoh saya, too many artificial light. So saya akan buat nanti my gallery itu macam tu with a lot of artificial light, with a lot of natural light. Boleh? Faham? Okey. Dah boleh. Okey, tak apa, korang tengok balik based on my comment tadi, korang buat. Okay, kalau ada yang rasa nak jumpa petang nanti, based on yang korang punya, based on yang saya punya komen, korang improvise. Nak jumpa petang nanti, boleh, tak ada masalah. Boleh roger je saya, kalau tak ada, kita jumpa hari Khamis. Okay. Okay, sir. Okay, ni ada question. Akilah tadi kan? Akilah okay ke Akilah? Dah hantar ke? Saya baru rekod je, belum hantar lagi. Baru WhatsApp okay. saya tadi. Okay, so Akilah lah. Kalau ada petang nanti, saya akan create petang nanti lah. Boleh Akilah? Okay. Kalau hantar kat saya, petang nanti kalau sempat saya call Akilah, kita jumpa. Okay, sekejap. Saya tolong remind juga kawan-kawan korang ni. Saya akan share exit ticket. Saya minta diorang sama-sama isi exit ticket. Boleh? Alright, Boleh. sir. Okay, saya dah send link kat dalam Aslan. Masing-masing isi. Okay, kalau tak ada apa, kita tutup dulu. Kalau korang nak tengok kawan-kawan korang pergi dekat room-room mana tu boleh. Belajar juga dengan orang. Boleh Okay, jangan lupa isi log sheet hantar terus kat saya. Wali saya nak tanda tangan sekarang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, Alright, bye-bye. salam, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Yes, sir. With the clothing, are you going to clothe them? Are you going to display them? Atau macam mana? Ataupun tekstur pada clothing ni akan jadi you punya facade design?
to bring back memories from the childhood. Kan? Dia tu adalah what does it do to contribute to you punya design process tadi tu. Kan? Dia nanti kalau tidak, nanti last minute, you nak fast tak ni nak pakai apa Mira? I tanya. Dia jadi benda lain. Tak ada kena-mengena dengan reminiscent of childhood. Guarantee punya. That's why I want you to think now. Then what? Dia nak contribute kepada apa dalam bangunan you? On your clothing you. In whatever reason yang you ambil lah. Okay, takkan nak pakaikan dekat kanak-kanak tu kan? I don't know. Okay, and then the activities. Activities, fikir. Okay, dengan aktiviti ni apa I nak buat lah. I nak buat ruang untuk budak-budak ni main kot. Ruang untuk budak-budak ni main. Orang lain buat building, you know. I have an open space for them to play their childhood games. That would be the different for your design. Because you're reminiscent of childhood tadi tu. So, yeah. Kan? Tapi you tak boleh ignore the spaces that required lah dalam SOA. So, ini akan jadi tambahan. You can, maybe you punya space, you punya landscape area tu you jadikan activity. So landscape plus childhood activity area, for example. Tapi dia kena masukkan dia dalam you punya bubble tadi tu. Where does that enclave? Dia main dekat tepi bay tadi ke? Ataupun dia main kat depan kapak tadi tu. Macam-macam akan jadi you all punya ni. So what's the best thing? Dia mesti, lepas tu macam ni nak relate dengan you punya projek tadi tu. Tak cukup gambar saja. Tak cukup, and then you don't have to explain. Okay? Bila you rasa, kat slide ni I akan cakap ni. You ada skrip. Skrip itu adalah apa yang you lukis. Biasa kan? Mira, boleh? Boleh. Okay, next. 8. Tanya aku jawab cepat sikit kan. 8. Okay, aim. Aim ni pun sebenarnya tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Saya tengok macam research pula dah. Macam research PhD, research master ada aim. Aim ni adalah, sebenarnya aim you adalah membina satu bangunan yang reminiscent to the childhood. That's your aim. Tapi nak capai tu apa dia tadi, design approach. Betul tak? Betul tak Mira? Nak capai tu macam mana? Aim you tu macam itulah aim si adik tadi kita tunggu. Aim dia nak eco-friendly. So tak mau eco-friendly ikut dalam internet, eco-friendly dalam konteks tapak tadi tu. So dia tak boleh terawang-awangan. Aim si Hidayati tadi on sensory and movement. Kalau dia sama dengan you punya aim, so what's apa yang special je kan? Macam mana nak menang kalau kelebihan tu tak ada. Okay, and then pasal the imaginary tadi 9 tadi tu. Ini saya confuse sikit. Dia apa? Fantasy building? Saya nampak dalam fantasy, tapi sebab childhood tu dia imaginary thinking dia tu lebih imagination dia. Tapi you nak ambil konsep rumah panjang tadi tu, macam burak tadi tu. Macam mana tu? Saya confuse sikit kat situ. What does that? Burak nama tadi burak lah kan? Bukan? Rumah panjang tu kan. Rumah asal tadi tu. Ya. Anyway, tak apa. Okay, tak apa. I cakap aja, nanti you fikirkan. Anyway, if you have a very strong concept asal reminiscence of childhood ni, contoh kalau burak ni is really matters to you, you have to have a why. Why yang ini? Patutnya macam ada gambar kanak-kanak main kat tepi dia ke. Gambar asal, saya tak pasti. Aktiviti berlaku di sekelilingnya. Kalau macam ni dia nampak macam museum. Jadi tak dapat feel tu. Satu. Just take one. Sebab lepas pada tu, you akan buat design formation tadi tu. Design form tadi tu. Macam saya tanya Dibah ke tadi, macam mana boleh nak sampai yang melengkak tadi tu kan? Yang melengkak tu datang daripada dia punya craft, dia punya tu, apa benda tu, corak-corak dia. So kena ada design proses. Kalau kat situ jadi, sebab konfliknya adalah you ada benda ni, you ada yang fantasy punya tu,
lepas tu 9, 10, 11, lepas tu you ada yang modern punya. So sebenarnya what you should do is you have one very strong object, one very strong element. Element pun boleh juga. Element yang akan carry your feeling of reminiscent of childhood ni untuk you start your building form. Kalau tidak, I akan tanya, mana dapat bulat? Mana dapat panjang? Dia replicate buruk yang panjang tu. Fine. Kalau tidak, you tak perlu ada benda-benda tu. Sebab, kalau tengok 15, kalau tengok slide 15, ni bahaya. Ini sangat bahaya design macam ni. Design macam ni menunjukkan tak melalui design proses. Every one of you. Jangan buat macam ni. Unless dia macam idea. Sebab design proses ni dia kena based on punya konsep. Kalau sebab you zaman sekolah kan, you must study, you mesti start from a concept, you must start from scratch, you mesti ajar diri you untuk buat critical thinking daripada konsep macam mana nak jadi macam ni rumah ni. Kalau kata konsep childhood tadi, lepas tu ada gambar burak tadi, contoh-contoh I'm not sure, gambar burak, lepas tu daripada situ baru you boleh develop, ideation develop, that means daripada burak tadi tu you boleh create it form tu penting. Form macam ni, dia berbentuk form. Kenapa form ni kena follow form yang itu? So apa jadi dengan yang tadi tu? Kalian faham tak maksud saya? Kan? Jangan buat banyak-banyak yang tak relevan. Nanti you last kali, mana you punya idea sebenarnya? Mana you punya idea asal? Kenapa dia dah naik tinggi macam tu? Dia macam bangunan moden yang you nak lamakan. Dia konflik kat situ. Keep it simple, one thing, simple. Daripada you punya design approach tadi tu, lepas tu ambil, kalau burak lah Mira, and then ambil burak tu, then develop daripada situ. Develop macam mana nak develop? Form. Tadi start dengan form. Building form tu sebenarnya is a very significant thing. You kenal opera, form. You kenal Dubai Tower, form. Burj Al Arab, form. Apa lagi tak? Semua form. KLCC, form. That's why I kata form is very important. Super important. Lepas tu what is enclave within it. So that's why melengkap ke, menjala ke, apa ke, start daripada satu yang sangat strong. So jangan banyak-banyak. Nanti mana satu sebenarnya you develop from. Nanti last kali you sendiri tak tahu. So right, form penting sangat. Okay. Lepas tu, okay. Once you have that already, ada design process tu, sama macam you buat virtual gallery hari tu, yang 12, 13 tu can be you punya ideation untuk you modernize. Okay. Tapi Kamira, you kena hati-hati. You must make sure that you want to bring back the childhood. Tapi you want to modernize it ke tidak? Itu pun konflik juga. Sebab 12, 13 ni is a very modern style. Tetapi 14 ni is a very like back to basic thing. Back to basic. Saya lebih rasa the 14 more towards you. Kalau you ambil gambaran lama, you punya imaginary dengan burak tadi tu. Tapi kalau you ambil 12, 15 tu, unless dia dah konflik, unless you kata you nak modernizekan dia. Tapi kalau a mix of 12, 13, 14 tu, dia akan jadi rojak. Dia sama ada konsep lama